Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Baqarah. Kita sambung bacaan kita dari surah Al-Baqarah. Hari ini bermula dari ayat 218. 218. Surat 34 dari juzuk yang kedua surah Al-Baqarah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. 219 tadi. 219 sekali lagi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda,
para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita baca dari ayat 219. Ada sedikit tambahan semalam, cerita semalam yang kita sebut lepas daripada offline, iaitulah setelah daripada turunkan cerita semalam, cerita Sariyatun Nakhlah, satu kumpulan risik yang Nabi hantar. Kemudian Nabi hantar untuk risik, kemudian berlakulah pertembungan dengan orang Quraisy. Lalu mereka pun membunuh salah seorang daripadanya, dan kemudian tertawanlah juga beberapa orang dari kalangan mereka, dan ada juga tawanan daripada orang-orang Islam. Bila mereka ni balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi menahan daripada ambil harta rampasan, dan Nabi juga mengatakan Nabi tak suruh pergi perang, dan mereka telah berperang dalam bulan haram. Bila mereka orang duk cakap-cakap macam-macam, maka turunlah ayat Quran yang menceritakan membunuh di bulan haram itu dosa besar, akan tetapi perbuatan menghalang manusia daripada rumah Allah dan memaksa orang keluar daripada agama Islam adalah perbuatan yang lebih teruk daripada membunuh. Lebih teruk daripada membunuh. Setelah daripada peristiwa itu atau turunnya ayat itu, maka Nabi SAW pun mengambil harta rampasan perang, dan tawanan-tawanan perang itu Nabi tahan, bukan Nabi bebaskan, Nabi tahan. Dan sebagai ganti Nabi minta tebus dengan dua orang sahabat juga yang ditahan, iaitulah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Setelah daripada itu mereka bertukar-tukar tawanan, dan kembalilah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan kepada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang tawanan Quraisy, telah dua orang tu datang, maka mereka pun dibebaskan dan kembali ke tempat masing-masing. Dan ada salah seorang daripadanya, dia tak balik tawanan tu, kerana setelah dia ditawan, dia masuk Islam. Nama dia Al-Hakam bin Kaisan. Al-Hakam bin Kaisan ni dia masuk Islam, dan baik pula keislamannya. Dia pun tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, sehinggalah dia terbunuh sebagai syahid. Ada pun seorang daripada tawanan itu, Uthman bin Abdullah, dia berbalik ke Mekah, falahiqa bi Makkah famata biha wa huwa kafir. Dan pun Uthman bin Abdullah dia kembali ke Mekah dan dia mati di Mekah dalam keadaan kafir. Dia itu tambahan yang kita nak sebut pada apa kita dah sebut semalam sikit, untuk lebih jelas lagi kisah yang kita baca semalam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adapun ayat yang kita baca pada pagi ni, iaitulah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang al-khamar dan juga judi. Mereka bertanya tentang khamar dan juga judi. Katakanlah, ni bertanya ni di awal permulaan Islam, sehingga Umar radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah.
Ya Allah, terangkanlah kepada kami dalam urusan arak ni satu penjelasan yang boleh memuaskan hati. Maka turunlah ayat ni. Ayat ni turun, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun. Mereka bertanya tentang ayat tentang khamar dan judi, maka katakanlah wahai Muhammad, dalam arak dan juga judi ada dosa yang besar. Ada dosa yang besar. Ini ayat pertama yang turun dalam perintah meninggalkan arak. Dan inilah juga satu bukti bahawa Allah ni dia meraihkan sifat manusia dalam nak meninggalkan maksiat. Kerana kata Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma nuzila minal Quran suwaril mufassal. Wahyu yang turun mula-mula daripada Quran ni surah pendek-pendek. Di dalam surah pendek tu cerita syurga, cerita neraka, sehingga mereka teguhnya iman. Barulah cerita tentang hukum hakam. Kata dia, kalaulah mula-mula turun daripada perintah agama ni, jangan berzina, jangan minum arak, nescaya orang Quraisy tidak akan meninggalkannya. Jadi arak ni datang, perintah dia pun secara beransur-ansur. So perintah dalam agama ni dimulai dengan apa? Dengan keyakinan kepada Allah dan keyakinan terhadap syurga dan neraka. Dan ini adalah masalah keimanan. Sebab tu kalau orang tanya dalam agama ni perkara apa paling penting kita nak ajar kepada masyarakat, umat ataupun keluarga kita, jawapannya kita mulakan dengan soal akidah, keyakinan dan kepercayaan. Sebab apa? Sebab dengan akidah lah mereka akan melakukan kebaikan dan juga keburukan. Kalau tiba-tiba tengok orang Islam tu tak buat baik, buat kemungkaran, yakinlah kerana akidah mereka tidak kuat. Sebab kalau akidah tu kuat, insya-Allah mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam satu doa Nabi SAW mengajar kita baca, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berilah kepada kami rasa takut kepada Allah yang menyebabkan kami menghindarkan diri dari maksiat. Pasal apa? Bila keyakinan tu ada, terhindarlah diri daripada maksiat. So, kalau kita nak belajar anak-anak kita, paling utama ialah soal iman, soal akidah. Itu lebih dahulu daripada soal praktikal. Kerana tu saya juga memandang bahawa kita kena lebih lagi bercakap soal akidah berbanding soal fiqh. Kerana kalau anak-anak ni dimulakan dengan soal fiqh, dia pun tak tahu kenapa dia kena semaya, kenapa dia puasa, dia hanya nampak ritual. Dan ramai masyarakat kita hari ni melihat Islam sebagai cara hidup. Betul dah, Islam sebagai cara hidup. Tetapi cara hidup Islam itu mesti berpaksikan kepada keimanan. Kenapa kena buat macam ni? Kenapa kena buat macam tu? Soalnya kita adalah hamba kepada Allah. Kita akan dipertanggungjawabkan kepada apa yang kita amalkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Jadi cerita syurga, cerita neraka ni biar banyak sehingga akhirnya masuk dalam kepala anak-anak kita, masyarakat kita. Biar cerita syurga dan cerita neraka ni nampak detail. Ini yang uslub Quran yang berlaku.
Kalau kita bangun pagi-pagi suruh budak ni, awak tak boleh ni, awak kena semayang ni. Tak semayang dosa. Dia pun dengar, yalah sebab apa semayang? Sebab cikgu suruh. Sebab apa baru semayang? Sebab tak boleh lah, mak marah kalau tak semayang. Jadi dia hanya sampai ke tahap tu. Uslub Quran mendahului atau akidah mendahului perintah. Waktu 13 tahun Nabi SAW duduk di Mekah, arak tidak diharamkan. Arak diharamkan bila sampai ke Madinah. Jadi mula-mula ditanya tentang arak, Allah Ta'ala jawab, qul, katakanlah wahai Muhammad, fihima ismun kabir, pada arak dan judi ada dosa besar, wa manafi'u linnas, dan ada juga manfaat. Dia kata manfaat pun ada, dosa pun ada dalam arak dan judi ni. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi nak sebut bahawa dosa dia lebih besar daripada manfaat dia. Dosa dia lebih besar daripada manfaat dia. Fadu'iya Umar, lalu Umar radhiyallahu anhu dipanggil. Nabi baca kepada dia ayat ni, dan dia tak puas hati lagi. Dia tanya, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah. Ya Allah, berikanlah kepada kami penjelasan yang memuaskan tentang hukum arak. Lalu turun pula ayat yang kedua. Ayat yang kedua ialah ayat dari surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala kata dalam surah An-Nisa, nombor ayatnya di dalam juzuk yang kelima, surah An-Nisa ayat 43. Surah An-Nisa ayat 43. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghampiri salat dalam keadaan mabuk. So, tahap pertama dijelaskan arak ni ada dosa, cuma manfaat dia pun ada. Keburukan dia lebih besar daripada manfaat dia. Itu tahap pertama, masukkan dalam minda dia. Tahap yang kedua, jangan minum arak waktu nak pergi solat. Sebab apa? Hatta ta'lamu ma taqulun, supaya kamu ni tahu apa yang kamu baca. Jangan solat dalam keadaan mabuk. Jangan solat dalam keadaan mabuk. Maka perkara tersebut dipanggil, panggil pula Umar. Umar turun pula ayat. Umar tak berhati lagi. Umar kata, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah. Ya Allah, berilah penjelasan yang paling memuaskan dalam urusan arak ni. Akhir sekali turun ayat Quran surah surah apa ni? Juzuk yang ke-6, surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah, ayat dia 90. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-90, surah Al-Maidah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
kejayaan. Lalu Allah Ta'ala sebut, innama yuridu syaitan, ayat 91, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, atau sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan judi, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan juga salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Setelah turun ayat yang ke-91, 90 dan 91 ni, akhirnya arak diharamkan secara total. So 3 peringkat lah. Peringkat pertama, arak ni ada kebaikan, tapi buruk dia lebih daripada baik. Peringkat yang kedua, jangan minum arak waktu nak salat, tapi boleh lagi. Pada peringkat pertama tu boleh minum arak lagi. Peringkat yang kedua pun boleh minum arak lagi, cuma jangan minum waktu nak salat je, supaya tak minum, tidak salat dalam keadaan mabuk. Peringkat ketiga, ayat surah Al-Ma'idah turun, diharamkan secara total. Nanti kita akan sampai pada ayat tu, surah Al-Ma'idah nanti. Tapi nak ceritanya, setelah ayat tu turun, maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, intahaina, kami berhenti dan kami berhenti. Dan seorang daripada sahabat naik ke atas bukit Jabal Silak nama dia. Jabal Silak ni bukit yang berdekatan dengan kota Madinah. Bukit Uhud ni besar, belakang lagi jauh. Jabal Silak ni antara Masjid Nabi dengan Jabal Silak tu dekat je. Naik seorang atas bukit tu, dia baca ayat ni. Bila sahabat-sahabat yang ada di Madinah dengar tentang pengharaman arak, apa yang berlaku? Mereka mencurahkan arak-arak mereka dan memecahkan tempayan-tempayan mereka, tempat simpanan arak. Dan semua mereka kata, intahaina, kami berhenti kerana patuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini juga menunjukkan betapa mereka ni, para sahabat, adalah orang yang sangat-sangat taat, sehingga mereka patuh pada arahan Allah dalam apa jua keadaan, dan mereka meletakkan itu adalah keutamaan. Berarti kalau turun pak kita zaman ni lah, arak tu haram, kita ginilah, kita perhabislah dulu hak dekat rumah ni. Orang dah beli rokok, dah ada simpan dalam poket. Orang kata rokok ni haram. Dia pun tengok, tak apalah ustaz, kita tunggu hak ni lah habis dulu, lepas tu baru kita berhenti. Dia tunggu hak dah habis dalam poket tu. Dia pun isap 2-3 batang. Bila habis kotak tu, dia kira tak berhenti juga, beli kotak lain pula. Sahabat ni bila turun, arak hak ada dicurahkan, tempayan yang ada dipecahkan, sehingga disebut dalam sirah mengalir. Di celah-celah lorong ni mengalir arak, kerana mereka mencurahkan simpanan-simpanan mereka yang banyak tu tak ada masalah, sebab memang dia simpan lah. Arak ni kau simpan dalam tempayan mereka. Jadi bila pecah tu, keluarlah air tu mengalir di lorong-lorong di Madinah, kerana taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang kita baca hari ni, ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang arak dan juga judi. Ini adalah ayat pertama dalam sikuan pengharaman arak. Dia adalah ayat yang pertama turun, menceritakan bahawa arak ni ada manfaat, tapi dosa dia lebih berat daripada manfaat dia. Dan setelah itu arak diharamkan secara total.
Apa illah dia? Illah dia, ya? Illah pengharaman ni apa dia? Nampak illah ni sebab kenapa Allah haramkan arak? Jawapan dia mudah. Kerana arak ni menghilangkan akal. Arak ni menghilangkan akal. Bila mabuk, hilang akal. Orang mabuk ni gapo-gapo boleh berlaku. Boleh berzina, boleh membunuh, boleh buat benda-benda mengarut. Ni pasal apa? Otak dia dah tak ada. Jadi kerana Islam ni menjaga akal, Islam mengharamkan arak. Kerana sifat arak menghilangkan akal. Dan illah ni ada pada semua perkara yang menyerupai arak. Kalau tiba-tiba perkara tersebut menghilangkan kewarasan akal mereka, maka perkara itu wajib ditinggalkan. Sesuatu tak kira. Sebab tu kaedah dalam agama ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kullu muskirin haram. Setiap benda yang memabukkan itu adalah haram. Semua benda, tak kira nama dia arak ke, dadah ke, apa, pil, ekstasi ke. Bila makan, akal hilang. Bila kuda ke, rosak akal dia. Jadi semua ni diharamkan dalam agama. Letaklah nama apa. Arak tu nama apa? Champagne ke, whisky ke, vodka ke, apa lagi? Sake ke, toddy ke, tuak ke. Yang nama memabukkan, semua diharamkan dalam Islam. Hifadhan lil aql, kerana menjaga akal. Okey? Kalau orang tanya, ustaz, kalau begitu saya nak tinggal arak ni payah, saya mana ambil? Jadi saya boleh tak saya nak ambil ayat yang pertama? Mari pula saya, ustaz, saya nak tinggal payah. Boleh tak saya tak minum waktu nak solat je, beramal dengan ayat surah An-Nisa? Jawapan dia, perkara tu hanya berlaku zaman Nabi dulu. Adapun zaman sekarang ni, ayat-ayat ni tidak lagi diamalkan. Berpada dengan ayat yang terakhir, iaitulah arak ni sudah diharamkan. Jangan pula dia tiba-tiba dia baca, aku baca boleh minum arak. Pasal apa? Dalil dia surah Al-Baqarah ayat 219. Lepas tu dia kata jumpa arak ni Tuhan tak kata haram, dia kata dosa dia ada, manfaat pun ada. Cuma dosa lebih besar daripada manfaat. Jadi boleh. Mari seorang pula kata, aku jumpa ayat surah An-Nisa. Surah tu dia kata tak boleh, arak ni tak boleh minum waktu nak solat je. Lepas solat dah boleh minum dah. Aku nak amal dengan waktu. Jawapannya tak boleh dah lah. Ayat-ayat ni sudah ternasakh. Hukumnya terbatal. Yang valid adalah yang terakhir dari hukum arak, iaitu haram. Dan segala yang memabukkan juga akan menerima atau dihukum seperti mana hukumnya arak. Jangan bahaya kot. Kadang-kadang dia ngaji, dia kata aku cukup 3 ayat, aku nak ambil 1. Tak sih hak akhir sekali, nak ambil hak tengah-tengah. Jawapan dia, sebelum turun ayat ketiga, benda tu memang boleh berlaku. Sahabat-sahabat pun minum lagi masa tu. Tapi bila turun ayat terakhir, tertutuplah segala pintu arak. Tidak boleh lagi siapa pun daripada orang Islam meminumnya. Apa? Ada? Dalil ada. Dalil ada. Orang buat gitu pun ada. Payah ni kadang-kadang dia akan jumpa orang dia guna hadis ni. Dia salah dalil. Dia guna dalil ni untuk kata Quran kata tak boleh minum waktu nak solat je. Baik. So diharamkan arak secara total dengan surah Al-Maidah.
dengan surah Al-Maidah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka juga bertanya apa yang mereka nak infakkan. Okey, qulil afu, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah al-afu. Berkata Ibnu Abbas, ma yafdulu an ahlika. Al-afu ni apa yang lebih daripada terjemah apa sini? Apa yang lebih daripada ahli keluarga. Maknanya mereka bertanya tentang nak infak harta ni apa? Allah Ta'ala jawab, suruh Nabi kata qulil af, infaklah daripada yang lebih dari harta. So apabila maksud apa yang lebih daripada harta ni, apa yang kita faham? Kita faham daripadanya ialah kita infak harta ni jangan sampai meninggalkan yang infak wajib. Siapa yang wajib ke atas kita? Ahli keluarga. Disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-afu ni apa yang lebih daripada perbelanjaan keluarga. Dalam riwayat Ibnu Jarir juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahawa seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, aku ada 1 dinar. Nabi pun kata kepada dia, kamu belanjalah untuk dirimu. Lepas tu dia kata, aku ada 1 dinar lain, indi akhir, ada dah dinar lain untuk aku. Tapi Nabi kata lagi, anfiq ala ahlika, belanjakanlah dia kepada keluargamu. Dia berkata, indi akhir, ada dah keluarga, ada dah dinar lain. Lalu Nabi kata, anfiqu ala walidik, ala waladik, kalau begitu belanjakan untuk anak-anakmu. Dia kata, indi akhir. Lalu Nabi kata, fa anta absar, kamu lebih tahu nak infak ke mana. Maknanya terpulang pada kamu. Dalam ayat ni, dalam hadis ni menunjukkan bahawa Nabi telah meletakkan infak keluarga sebagai yang pertama. Dalam riwayat Imam Muslim juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha, mulakan dengan dirimu dan bersedekahlah ke atasnya. Maknanya harta yang kita ada, kita belanjalah untuk diri kita. Belanja, tapi jangan melampau lah. Maknanya jangan sampai harta kita ni kita pun tak pakai. Kita berbelanja, Nabi suruh kita berbelanja dengan harta yang kita ada. Jangan duk simpan, nak makan tak ada. Ada setengah orang dia bakhil sampai satu tahap dia sendiri pun tak makan harta dia. Dia tak makan harta dia. Nak infak ke orang lain, apa dah lagi. Dia suka kumpulkan harta. Jadi dalam ayat ni atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, infaq bi nafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlika. Kalau dah belanja untuk keluarga, ada lebih untuk dirimu, ada lebih, fali ahlika, belanjalah untuk ahli keluargamu. Sekiranya ada lebih, belanjalah pula untuk kaum keluargamu. Sekiranya ada lebih, fahakaza wahakaza, maka dahulukan kaum kerabat dan kaum kerabat. Mana-mana hak kamu nak, terpulanglah lepas daripada tu. So dalam bab infak ni ada ranking jugalah. Jangan seorang tu dia pergi infak habis rata-rata seluruh dunia dia pergi, tapi tiba-tiba keluarga dia sendiri tak dapat infak dia. Tiba-tiba
Orang kampung dia sendiri pun tak dapat. Dia ni pakar Syria, pakar Palestin, pakar Kemboja. Ada 1 tahun, kalau lepas pada PKP tu kan, orang kan mudah korban online, easy korban pula tu, bagi je duit, masuk nama. Jadi 1 tahun waktu mula-mula lepas daripada pasca Covid tu, saya jumpa dengan seorang kawan. Saya tanya dia, korban kat mana? Dia kata korban kat kampung. Kampung mana? Ada satu kampung dekat Kelantan. Dia pun tanya, dia korban seekor lembu dia bagi. Pasal apa dia kata? Satu kampung tu masa tu tak ada orang, seorang pun tak ada korban. Saya kata apa pula? Ramai orang, dia kata, pergi korban luar negara. Masa tu lah. Lah ni alhamdulillah dah kembali dah sikit lah. Cuma masih lagi ada orang suka dia korban jauh. Padahal kalau dia bagi kepada kaum keluarga dia, lebih afdal. Memang dia nak murah. Dia bajet tak ada. Dia nak bajet, dia tak tahu kalau buat bajet tu, dia tak tengok apa kecil je. Ada kawan saya cerita, kawan dia, adik saya pun dia pernah pergi lah Kemboja tu, bawa lah dia, memang Kemboja adalah lembu, satu bahagian murahnya, tapi kecil je. Lembu dia tu cukup umur tapi kecil. Hal lain kita tak tahulah. Tempat-tempat lain memang cukup umur tapi kecil. So kita ni jangan tertipu dengan harga. Kita nak pahala tu. Lepas tu bila kita dapat korban, tu baru buat korban, buat infak yang lain. Kalau ada jiran, tetangga, kaum keluarga, infaklah kepada mereka dulu. Dan sebelum daripada infak kepada orang, infaklah untuk ahli keluarga dulu. Jangan sampai dia ni suka bersedekah sampai satu tahap, suka bersedekah sampai satu tahap family dia pun tak boleh makan. Jangan sampai macam tu. Pasal apa? Perintah agama supaya kita dahulukan yang utama dan utama. Mana utama? Dalam hadis Nabi ni, riwayat Imam Muslim, Nabi kata, ibda' binafsika fatasaddaqa 'alaiha. Mulakan dengan dirimu. Tapi jangan sampai melampau pula infak pada diri kita. Dah kata aku tak cukup dah nak belanja kat orang lain. Belanja aku pun tak cukup. Tak cukup. Kamu belanja apa? Belanja pakai selipar mahal. Lepas tengok brand dia ke apa dia? Louis Vuitton. Nak sebut ke dia? Louis Vuitton kau panggil. LV. Lepas tu beg pula, beg ke apa tu? Brand-brand mahal lah. Siapa ke depan makan pula mahal-mahal. Tu memang tak cukup sungguh lah. Dia punya lifestyle tu tinggi. Kereta pula kereta sport, Ferrari lah, Lamborghini lah, maintain mahal-mahal. Akhir sekali nak beli, nak belanja kan pun tak cukup. Itu dah panggil melampau lah. Makna di sini jangan sampai kita dan keluarga kita tak boleh manfaat daripada harta kita. Kalau dah lebih lagi kaum keluarga, lebih lagi gilah mana-mana nak bagi jiran, tetangga dan sebagainya. Okey. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibna Adam innaka an tabdhulal fadla khairul laka wa in tumsikahu syarrul laka wa la tulamu ala kafafin. Wahai anak Adam, kalau kamu belanja yang lebih itu lebih baik bagi kamu berbanding kamu tahan yang lebih itu. Maknanya belanja-belanja ada lebih daripada harta, maka infak itu lebih baik. Belanja orang. Semalam saya jumpa ada seorang tu, dia kata dia kagum ada orang tu pergi haji tiap-tiap tahun pergi haji. Saya bila dengar pergi haji tiap-tiap tahun ni, kalau umrah ni memang ada perintah untuk kita buat
umrah ke umrah yang lain kan. Hadis bagi tahu al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Dari umrah ke umrah yang lain penghapusan dosa antara keduanya. Maka dalam syariat mengulang-ulang umrah ni maknanya tahun ni pergi, tahun depan pergi lagi, tahun depan sekali lagi pergi. Ada sandarannya dari nas agama yang perintahkan kita pergi umrah ke umrah lain berdasarkan hadis tu. Tapi haji tidak ada saranan untuk kita mengulang-ulang haji. Faham tak? Agama ni memandu kita, hidayat ni. Melainkan kalau dia ni petugas haji lah, mutawwih dan sebagainya, dia pergi berkhidmat, berkhidmat untuk jemaah haji, pergilah ulang-ulang tak apa. Tapi kalau sebagai jemaah, dia kata saya pandai nak pergi haji tiap-tiap tahun. Sebab saya mampu, walaupun duit bayar 100, muka dia sekali, subsidi sekali je. Lepas daripada tu nak pergi tiap-tiap tahun. Pakej hak nak pergi tiap-tiap tahun ni, dia tak boleh pakej hak 20,000, 30,000 ni. Kalau nak pergi hak tiap-tiap tahun ni, dia kena ambil visa hak luar daripada tabah haji. Kita panggil furoda. Pakej furoda ni paling-paling 80,000, 70,000, 80,000, 100,000, 150,000. Pasal nak dapat visa tu harga mahal. No, visa tu nak bagi ada orang-orang yang boleh tolong kita, mereka minta lah daripada. Jadi dia kata nak pergi tiap-tiap tahun. Apa jawapan dia? Kita terpandu dengan nas agama. Kalau kita nak ulang-ulang umrah, itu dibenarkan dalam agama. Tapi kalau kita nak mengulang-ulang haji, lebih baik kita cari orang miskin yang tak boleh pergi haji, kita hajikan dia. Dia dapat pahala haji, kita pun dapat pahala haji. Itu lebih baik. Berbanding kita kata nak pergi tiap-tiap tahun. Sebab tak ada perintah dalam agama kita pergi tiap-tiap tahun. Melainkan kalau dia bertugas. Sehingga ada orang tanya sahabat, setiap tahun kau kena buat haji? Nabi kata, kalau aku jawab ya, nescaya wajib. Dan kalau wajib, tak mampu. Jadi bab lebih ni kita kena tahu, bila dah lebih panggil apa? Infak. Jangan kata aku dah lebih ni nak pergi haji tiap-tiap tahun. Sebaiknya dia dah settle down dia punya untuk haji tahun depan. Kalau dia dapat tajuk orang haji, haji. Baru ni saya dapat satu berita. Ada seorang raja Kelantan dulu tahun 18 berapa dah. Tengok dalam Facebook lah orang cerita ni. Dan memang disahkan cerita ni benar lah. Orang nak bagi duit di musim haji, bagi pula kepada jemaah haji yang IC03 orang Kelantan. Sebab apa? Sebab ada seorang raja dulu di Kelantan, dia ada tanah wakaf, rumah wakaf di Mekah ke di Jeddah lupa. Sekarang ni dah jadi hotel, tapi duit hasil daripada jualan hotel bilik tu dia bagi kepada jemaah haji daripada Kelantan. Sebabnya wakaf dulu tu sultan tu dia wakafkan untuk orang rakyat dia, rakyat Kelantan yang buat haji dia bagi. Jadi orang harta lebih yang tahu infak. Sekarang ni kita hitung 200 tahun dah wakaf dia tu berjalan. Raja tu nama Long Yunus, Long Muhammad. Tahun 2000 dia bagi seorang-seorang tu dapat macam 1,000 ke 3-4,000 ke 5,000 dapat. Jadi ni orang yang mana dia tahu fadilat infak. Infak lah hak lebih daripada hak kita belan. Tapi kalau kita tak ada duit banyak, infak pertama kita adalah untuk keluarga. Dan Nabi SAW sebut setiap surat yang kita bagi kepada isteri pun dikira sedekah. Baik. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu. Afu di sini maknanya harta yang lebih, bukan kemaafan. Al-afu di sini ni harta yang lebih.
ma yafdulu an ahlika, harta yang lebih setelah daripada belanja untuk keluarga. Kadzalika yubayyinullah lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan agar kamu berfikir. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka tanya juga kamu tentang anak yatim. Siapa tanya ni? Adalah sahabat dulu, dia tanya Nabi. Asal ceritanya, bila dia jaga anak yatim, makanan dia dengan makanan yatim dia buat asing-asing. Dia tak nak makan harta anak yatim, dia harta dia makan, harta anak yatim dia buat asing, makanan pun asing. Jadi dia tanya Nabi SAW, dia kata apa? Dia dah buat siap-siap, lepas tu tiba-tiba benda tu tak habis, kosong. Jadi macam mana? Dan dia rasa berat benda tu. Tak buat kan, tak makan, buat pula takut lebih. Jadi akhirnya Allah Ta'ala sebut, turun ayat, qul islahul lahum khair, berbuat baik kepada mereka itu adalah baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, kalau kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara kamu. Berdasarkan ayat ini, maka diperintahkan atau dibenarkan untuk bergaul dengan anak yatim. Dalam erti kata lain, makanan dia pun boleh makan sekali. Setelah turun ayat ni, fa khalatu ta'amahum bi ta'amihim wa syarabuhum bi syarabihim, boleh kita makan dengan makanan mereka, kita minum dengan makanan bersama dengan minuman mereka. Termasuk dalam panggil islah, menjaga harta mereka, ialah kita juga menyediakan makanan untuk mereka dan tak perlu memisahkan mereka dengan kita. Dan penjaga juga boleh makan harta secara ma'ruf. Maknanya selama dia jaga, tujuan makan tu untuk jaga, dan dia orang panggil mencampuri ataupun urusan anak yatim ni, dibenarkan selama ma'ruf. Yang tak bolehnya ambil harta anak yatim untuk diri dia sendiri, tak bagi kepada anak yatim. Dan kalau dia boleh ambil duit mensedia makanan tu, guna duit dia, campur pula dengan duit untuk anak yatim makan tu, masak sekali, makan sekali pun tak ada masalah. Tapi dengan kadar ma'ruf. Ma'ruf ni yang dimaklumi. Setelah itu maka mereka pun makan bersama. Turun ayat ni, tidak dimestikan untuk makan asing-asing. Walau sya'allahu la'anatakum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Tapi hati-hati, kerana Allah tahu di antara orang yang nak buat kerosakan dan orang nak buat kebaikan. Tiba-tiba dia mentang-mentang harta anak yatim ni, makan masak sedap semua, makan mewah, pasal ni harta anak yatim. Padahal dia nak tumpah makanan sedap. Anak yatim tu makan sikit lah, dia yang bantai banyak lah. Walaupun kata boleh makan, tapi Allah Ta'ala kata, Allah tahu siapa yang buat dengan islah dan siapa yang buat dengan niat jahat. So hati-hati, walau dibenarkan, tapi tujuan dia adalah untuk berbuat kebajikan kepada anak yatim. Jangan sampai dia mengambil kesempatan terhadap harta-harta itu. Walau sya'allahu la'anatakum, kalau Allah berkehendak, nescaya Allah akan menyempitkan kamu, mendatangkan kesulitan kepada kamu. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu pun kalaulah penjaga itu fakir. Penjaga tu fakir, dia tak ada harta untuk dia makan dan sebagainya. Kalau dia tu kaya,
makanan dia pun dah cukup, makanlah daripada harta dia. Makanlah daripada harta dia, dan jagalah anak yatim tu dengan makanan hak dia ada. Lepas tu sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbar wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang kaya, dia ada harta dia dah, maka tak perlulah dia makan daripada harta anak yatim tu. Falyasta'fif. Dia buat makanan, masak dia ajak anak yatim tu makan hak makanan dia. Settle. Dia tak perlu makan daripada harta anak yatim. Wa man kana faqiran, kalau dia faqir, dia tak ada harta untuk jaga anak yatim, terpaksa guna harta si anak yatim, maka wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, makanlah tapi dengan secara ma'ruf. Nah, ini kaedah ataupun petunjuk agama dalam menjaga anak yatim, dan tidak perlulah dipisahkan mereka dengan penjaganya. Makanlah bersama, kerana bergaul dengan mereka itu adalah kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Dua ayat kita baca hari ini mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita dan kita amalkan juga dalam kehidupan kita nanti insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan lah. Esok cuti lah. Selamat mengundi. Minggu depan. Minggu depan setakat ni ada, cuma kebarangkalian tak ada tu tinggi. Sebabnya kemungkinan akan pergi musafir luar negara. Belum confirm lagi, tiket tak keluar lagi. Kalau confirm, insya-Allah kita maklumkan nanti insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Kalau confirm, makna minggu depan seminggu tu tak ada kelas. Kalau confirm lah, insya-Allah lah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arak yang tidak memabukkan. Dia macam sparkling juice tu. Arak yang tidak memabukkan. Kalau arak yang tidak mabuk, dia bukan arak. Non alkoholik. Kita tahu dia tu sejenis alkohol, tapi itu adalah ubat. Macam contoh ubat batuk kan. Ada lah nama pun kita tahu dah alkohol kan. Alkohol. Tapi itu macam mana? Kaedah dia memabukkan. Nama alkohol tu saintifik tu, alkohol dalam perfume pun ada, tapi alkohol tu bukan alkohol yang memabukkan. Iya, dia kaedah kullu muskirin haram. Nabi kata illah dia adalah mabuk. So kalau contohnya nabis ada kandungan alkohol. Tahu nabis? Nabis ni kan macam kita kata air nira lah kita. Air nira ataupun air tuak, bahasa Kelantan air tuak, dia ada kandungan alkohol dia. Gas dia tu ada sikit. Cuma dia tidak mabuk kan? Dia tidak dikira sebagai arak. Macam kita pernah pergi kat luar negara kan? Tengok aiskrim kan? Kalau ada yang baik, dia akan bagi tahu. So tak boleh dia. So untuk alkohol dia. Sebab dia campur arak betul. Cuma dia gini. Arak ni memabukkan. Arak ni memabukkan. Kita ambil satu titik daripadanya yang tidak memabuk. Tidak mabuk. Kita atau orang tu lah, dia minum tak sampai mabuk. Faham? Dia kata saya pandai minum arak. Kalau saya minum tak mabuk. You tak pandai minum, tu mabuk dia tu.
Kalau arak tu kategori dia memabukkan, setitik kita minum tak mabuk pun haram. Faham tak? So, kalau minum contohnya whisky, champagne, ni memang arak. Kalau minum banyak mabuk. Lepas tu dia pun buat aiskrim ataupun masak, dia letak sikit sebagai perasa. Tetap haram. Sebab arak tu asalnya dah memabukkan. Faham tak? Melainkan pada asalnya arak tu dia memang air nira kita. Air nira memang asalnya tidak mabuk, kita minum lah. Sekarang orang buat tu sparkling juice kau panggil sparkling lah ni, kalau orang nak ganti kepada tu. Sparkling tu memang tidak arak, bukan arak. Dia boleh digunakan. Jadi kalau dia kata kandungan yang sedikit tu, tengok asal dia kandungan hak mana. Kalau dia buat guna arak betul, kalau makan hak mahal ni, dia guna arak hak mahal tu, wine kau. Nak makan stick tu dia letak sikit wine hak merah tu, hak mahal tu. Jadi lembut, tak tahu lah gitu. Jadi sedap. Jadi dia pun letak pahit, tapi dia letak wine. Wine tu asalnya memang arak. So kalau minum sikit tak boleh. Elokkan dia gitu. Dia walaupun dia kata saya pandai, saya minum setitik je, setitik pun tak boleh lah. Sebab memang sifat asal minuman tu memabukkan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.